Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nama saya Ahmad Daniel bin Osman Jailani daripada kumpulan IC 1105AA. Akan membuat pembentangan di bawah tajuk IMU 300 Islamic Accounting di bawah subtopik Understanding the Financial Statements of Islamic Banks, Presentation and Disclosures of the Islamic Banks Financial Statement and Major Accounting Standards. Pembentangan ini akan disampaikan oleh saya sendiri dan juga Akmal Farhami Baharom, Aiman Daim bin Nur Effendi dan juga Muhammad Syamil Hafiz bin Siddiq. Slide ini adalah merupakan isi kandungan kepada pembentangan kami pada hari ini. Didahului dengan 1.0 pendahuluan, 2.0 definisi pelaporan kewangan, 3.0 pembentangan dan pendedahan penyata kewangan dari Bank Islam, dan 4.0 pembayaran zakat, yakni tanggungan dan perbelanjaannya. Di dalam slide yang pertama ini kita akan membincangkan tentang 1.0 pendahuluan. Di dalam pendahuluan akan timbulnya satu persoalan tentang mengapa perlunya ada penyata kewangan. Penyata kewangan adalah asas yang paling lengkap, berobjektif dan boleh dipercayai berdasarkan pemerhatian yang dapat dilakukan seseorang terhadap pembentukan modal kewangan, kedudukan kewangan syarikat dan juga aktiviti perniagaan yang dijalankan, tidak kira dari segi pelaburan atau apa-apa sahaja perniagaan. Bersesuaian dengan perundangan yang sedia ada pada hari ini, penyata kewangan adalah sumber terbuka dan berkomposisi, malah isi dan bentuk persembahannya disatukan oleh parameter yang asas. Ini membolehkan para pengkaji untuk mengembangkan lagi pengetahuan mereka mengikut standard-standard yang ditetapkan melalui pembacaan secara terus, kemudian menganalisis data-data tersebut. Kemudian kita akan beralih kepada definisi pelaporan keuangan. Menurut Anthony dan Rees, mereka berdua berpendapat bahawa pelaporan kewangan memberikan maklumat mengenai masa lalu untuk membantu pengguna dan dalam meramalkan dan memutuskan keadaan kewangan dan pergerakan aset pada masa hadapan atau sebagai entiti perniagaan. Menurut Holt pula, beliau menyatakan bahawa pelaporan kewangan harus mengandungi maklumat yang diperlukan untuk para pelabur, penghutang dan pengguna lain untuk masa sekarang dan akan datang untuk membuat keputusan mengenai pelaburan, pengeluaran pinjaman serta melaksanakan penyelesaian yang serupa. Kemudian kita beralih kepada slide yang akan menceritakan tentang analisis penyata kewangan. Menurut Kawatu, pihak berkepentingan atau pengguna penyata kewangan terbahagi kepada dua, iaitu pihak berkepentingan dalaman dan pihak berkepentingan luaran. Pengguna dalaman terdiri daripada pasukan pengurusan, pemegang saham, sedia ada dan para pekerja di semua peringkat. Pengguna luaran pula terdiri daripada pemiutang, pembekal atau bank, lembaga hasil dalam negeri LHDN, pemegang saham berpotensi, juru audit dan masyarakat umum. Kemudian kita akan menceritakan tentang komponen utama yang perlu ada di dalam penyata kewangan. Yang pertama, perlu adanya lembaran imbangan. Lembaran imbangan menunjukkan bagaimana wang itu disediakan untuk perniagaan syarikat dan bagaimana syarikat menggunakan wang tersebut. Yang kedua, perlu adanya penyata aset semasa dan bukan semasa. Ketiga, penyata liability semasa dan bukan semasa. Dan akhir sekali, penyata ekuiti pemilik. Slide ini akan membincangkan tentang salah satu komponen utama yang akan diambil daripada laporan analisis kewangan Bank Islam tahun 2019 dan hanya akan membincangkan tentang aset semasa dan bukan semasa. Operasi dan sumber pendapatan utama bank adalah operasi pinjaman dan deposit mereka. Pelanggan mendepositkan wang di bank yang mana mereka menerima jumlah keuntungan yang agak kecil. Bank kemudian meminjamkan dana pada kadar yang jauh lebih tinggi, mendapat keuntungan daripada perbezaan kadar cas perkhidmatan. Oleh itu, pinjaman kepada pelanggan dikelaskan sebagai aset. Seperti yang dapat dilihat dalam gambar rajah tersebut, aset yang paling tinggi yang dimiliki oleh Bank Islam pada tahun 2019 adalah di dalam aktiviti financing, advance and others dengan modal terkumpul sebanyak RM499,522 dan ini menunjukkan para pelanggan mereka lebih gemar mendepositkan wang mereka ke dalam aktiviti financing.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Akmal Farhan bin Baharom. Sekarang saya akan teruskan dengan pembentangan dan pendedahan penyata kewangan Bank Islam. Okey, yang pertama kita pergi kepada penyata kewangan. Penyata kewangan adalah rekod bertulis dan menggambarkan aktiviti perniagaan dan prestasi kewangan syarikat. Dalam kebanyakan kes, penyata kewangan diaudit untuk memastikan ketepatan untuk tujuan cukai, pembiayaan atau pelaburan. Tujuan penyata kewangan secara umumnya ialah menyediakan informasi tentang prestasi kewangan dan kedudukan kewangan di dalam penyata kewangan. Terdapat 4 komponen yang menjadi asas untuk memahami penyata kewangan sesuatu perniagaan. Terdapat 4 komponen tersebut iaitu lembaran imbangan, penyata pendapatan, penyata ekuiti pemegang saham dan penyata aliran tunai. Bagi pembentangan dan pendedahan kewangan, terdapat satu organisasi yang menyediakan standard perakaunan, pengauditan, tadbir urus, etika dan syariah untuk institusi kewangan Islam dan industri. Organisasi ini dikenali sebagai organisasi perakaunan dan pengauditan bagi institusi kewangan Islam AAOIFI. Standard yang dikeluarkan ini digunakan di peringkat antarabangsa oleh semua badan. Okey, seterusnya ialah pembiayaan dan pendahuluan. Pembiayaan dan pendahuluan ini merupakan istilah yang digunakan oleh bank-bank Islam. Disebabkan pinjaman dengan mengenakan bunga adalah diharamkan dalam Islam, pinjaman ini telah dibentangkan sebagai pembiayaan dalam penyata kewangan. Pembiayaan ini juga boleh difahami sebagai hutang yang diberi oleh pihak bank bagi suatu tempoh masa. Bagi pendahuluan pula, ini boleh dianggap sebagai dana yang diberikan oleh institusi kewangan atau bank kepada seseorang sebagai contoh pengusaha perniagaan. Okay, dana yang diberikan perlu dibayar semula dalam tempoh masa yang agak singkat seperti yang telah ditetapkan. Okey, sekarang kita pergi kepada pendedahan khusus untuk pembiayaan berdasarkan mudharabah di Malaysia. Okey, di Malaysia terdapat beberapa bank yang menggunakan prinsip mudharabah. Antara bank yang menggunakan prinsip mudharabah adalah Bank Islam dan RHB Islamic Bank Berhad. Okey, bagi Bank Islam, akaun pelaburan berteraskan mudharabah diwujudkan pada Disember 2016. Bagi jenis akaun pelaburan Bank Islam, mereka menggunakan akaun pelaburan tidak terhad. Akaun pelaburan tidak terhad ni merujuk pada jenis akaun pelaburan di mana pemegang akaun pelaburan tanpa menentukan sekatan atau syarat tertentu memberikan bank dengan mandat untuk membuat keputusan muktamad untuk melabur. Okey, selain itu ialah RHB Islamic Bank. Okey, mereka menggunakan akaun pelaburan terhad air atau ria air. Okey, ini adalah sejenis akaun pelaburan terhad berdasarkan kontrak mudharabah di mana pemegang akaun pelaburan dan pihak bank bersetuju untuk berkongsi keuntungan yang dijana dari aset yang dibiayai oleh ria air berdasarkan nisbah pembahagian keuntungan yang dipersetujui. Okey, sementara kerugian ditanggung oleh pemegang akaun pelaburan itu sendiri. Jadi sebelum saya memasuki pembahagian keuntungan mudharabah khususnya dalam institusi bank, izinkan saya untuk menerangkan sedikit mengenai mudharabah itu sendiri. So jika kita dapat lihat dalam slide ini, saya mempecahkan mudharabah itu dalam 3 keadaan. Yang pertama, maksud mudharabah itu ataupun perkataan mudharabah itu sendiri yang bermaksud perkongsian dalam perniagaan atau aktiviti ekonomi yang lain. So, apa yang kita dapat highlight di sini adalah perkongsian, terutamanya khususnya dalam perniagaan. So, yang kedua dari sudut bahasa, lebih mudah difahami lagi apabila kita menggunakan fasa bahasa Arab, iaitu dorbu fil al-ard, maksudnya berjalan di atas muka bumi ini. So, apa yang kita boleh kaitkan mudharabah dengan fasa bahasa Arab ini? Maksudnya berjalan di atas muka bumi ini dengan tujuan kita mencari rezeki dalam perniagaan khususnya. So, dan akhir sekali dari sudut istilah,
yang bermaksud suatu kontrak yang dilakukan antara dua pihak, iaitu pihak yang mempunyai modal iaitu sahib al-mal dan pihak yang mengusahakan modal iaitu mudarrib. So dengan persetujuan untuk berkongsi keuntungan pada nisbah tertentu yang telah dipersetujui bersama sewaktu memulakan kontrak itu lagi. Alright, sekarang saya akan menerangkan lebih lanjut mengenai pembahagian keuntungan melalui mudharabah, khususnya dalam institusi bank iaitu Bank Islam Malaysia Berhad. Okay, jika kita lihat di sini contoh yang telah saya berikan. Katakan seorang pelanggan ingin melaburkan RM1,000 selama 6 bulan dengan nisbah perkongsian keuntungan antara modal, iaitu antara pelanggan modal iaitu kita, sahib al-mal, dan juga bank iaitu mudarrib yang mengusahakan modal, dengan nisbah keuntungan 70-30 dengan kadar bergantung kepada perolehan pelaburan oleh Bank Islam. Oleh itu, usahawan di sini iaitu bank akan berusaha untuk mendapatkan keuntungan semaksimum mungkin bagi pelaburan tersebut. Jadi pada akhir tempoh pelaburan, pemodal iaitu kita selaku sahib al-mal akan memperolehi wang modal beserta keuntungan. Jadi sekarang untuk memberi kefahaman yang lebih lagi kepada anda semua, saya telah menyediakan jadual yang seperti yang anda lihat. So jadual ini menunjukkan pengaliran dan pengiraan wang pelaburan modal dan juga keuntungan bank yang dilakukan oleh Bank Islam. Okay. So kalau kita tengok di kolom yang pertama, tempoh. So macam saya bagi contoh awal tadi, tempoh yang saya berikan adalah selama 6 bulan. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu adalah 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan dan seterusnya. So kadar keuntungan ini kita lihat daripada hasil keuntungan daripada Bank Islam yang mengeluarkan melalui peratus, melalui percentage. So kalau pada bulan pertama kita lihat 10%, bulan kedua 7%. Alright, seterusnya kolom ketiga, keuntungan ni peratusan yang didarabkan oleh modal yang telah kita sebagai pelanggan keluarkan. Right, contohnya macam 1,000. So 1,000 daripada 10% daripada 10% yang dikeluarkan adalah 100. Begitu dengan bulan-bulan yang berikutnya. So kolom yang seterusnya, keuntungan 70%, 30%. Ini macam contoh yang saya berikan pada awal tadi juga. Maksudnya nisbah yang dipersetujui bersama antara pelanggan dan juga pihak bank ialah 70% kepada pemodal dan juga 30% usahawan iaitu bank. Alright, jadi kolom seterusnya pelaburan, maksudnya modal campur dengan keuntungan. Maksudnya contoh bulan pertama kita tengok 1,000, jadi keuntungan yang diperoleh oleh pemodal adalah RM70, jadi RM1,070. Itu saja. Jadi sebagai konklusi dalam jadual ni, kita dapat lihat pada akhir bulan pertama keuntungan yang diumumkan ialah 10% yang dikeluarkan atas pelaburan awal RM1,000, iaitu sebanyak RM100 yang dibahagi dengan nisbah RM70 untuk pemodal dan RM30 untuk bank iaitu usahawan selaku usahawan ya. Kemudian pada akhir bulan kedua, keuntungan yang diumumkan ialah 7%, masih atas pelaburan yang awal iaitu RM1,000, iaitu RM70 keuntungan yang diperoleh, yang dibahagi dengan nisbah RM49 kepada pemodal dan juga RM21 kepada bank. Jadi sampailah ke berikutnya sehingga bulan 6. Jadi pada akhir bulan 6 kita dapat lihat pemodal akan mendapat keuntungan sebanyak RM336, manakala pihak bank mendapat RM144. Seterusnya 4.0, pembayaran zakat, tanggungan dan perbelanjaan zakat. Jadi untuk menghuraikan pembayaran zakat dan perbelanjaan zakat khususnya, kita perlu lihat kepada financial statement, iaitu penyata kewangan yang dikeluarkan oleh Bank Islam pada setiap tahun. Jadi sebagai contoh yang telah saya sediakan ini, anda boleh lihat
dua jadual yang telah saya sediakan, iaitu kedudukan keuangan, iaitu financial position, dan juga kerugian, penyata kerugian dan juga keuntungan oleh Bank Islam. Jadi untuk mengetahui zakat, berapakah jumlah zakat yang dikeluarkan oleh Bank Islam, kita perlu tengok 3 benda penting dalam financial statement ni, penyata kewangan ini, iaitu yang pertama asset, yang kedua liability, yang ketiga ialah income, iaitu total net income. Maksudnya berapakah jualan ataupun jumlah jualan yang diperoleh oleh Bank Islam. So yang pertama, secara konklusinya kita boleh lihat jumlah aset yang dipungut telah meningkat daripada tahun 2018 dan 2019 sebanyak RM3,658,013 dengan jumlah keseluruhan aset iaitu RM67,596,906. So seterusnya, jumlah liability yang ditanggung oleh pihak bank telah juga meningkat pada tahun 2018 ke 2019 sebanyak RM3,221,616 dengan jumlah keseluruhan liability yang diperoleh adalah RM61,887,342. Dalam pada itu, keuntungan yang diperoleh oleh pihak Bank Islam pada tahun 2019 juga meningkat setelah memungut RM35,475 berbanding tahun 2018. Hal ini menunjukkan bahawa jumlah keseluruhan keuntungan yang diperoleh pada tahun 2019 ialah RM626,003. Jadi setelah anda lihat ketiga-tiga komponen ini, jadi memudahkan pihak bank untuk mengeluarkan keuntungan, khususnya sebelum dizakatkan. Jadi kalau kita tengok di darjah yang kedua ini, keuntungan pada tahun 2019 sebelum dizakatkan ialah RM841,458. Jadi setelah mengeluarkan zakat, Bank Islam mendapati jumlah yang dikeluarkan zakat ialah RM10,796. Jadi setelah ditolakkan zakat, keuntungan tadi, zakat dengan juga cukai, berserta cukai, jadi keuntungan pada tahun 2019 yang diperoleh oleh pihak Bank Islam adalah RM626,003. 5.0 kesimpulan. Jadi kesimpulannya, apa yang kita perolehi, kita semua perolehi berdasarkan topik kajian kes yang telah saya melakukan bersama rakan-rakan saya. Yang pertama ialah prinsip yang paling penting dalam sektor perniagaan, perbankan dan juga perbankan adalah kepercayaan dan juga keyakinan pelanggan itu sendiri. Jadi ia mesti menjadi keutamaan bank untuk mengekalkan kesetiaan pelanggan. Selain itu, kebanyakan pelanggan Islam adalah bersifat keagamaan yang mementingkan keagamaan di samping memastikan setiap tindakan mereka perlu berlandaskan syariah. Atas sebab itu, penting untuk bank memastikan setiap tindakan dan produk yang ditawarkan kepada pelanggan perlu mematuhi syariah, undang-undang, peraturan dan juga garis panduan semaksimum mungkin yang berlandaskan syariah. Justru itu, ia juga penting untuk memastikan ketelusan dengan membuat pendedahan yang tepat, khususnya dalam penyata kewangan yang dikeluarkan pada setiap tahun oleh bank-bank oleh bank-bank di Malaysia ini. Hal ini amat penting terhadap penyata kewangan yang dikeluarkan oleh bank-bank kerana melalui penyata kewangan, pelanggan dapat mengenal pasti prestasi kewangan yang dikeluarkan oleh pihak bank. Ia juga penting kerana di situ para pelanggan dapat membuat suatu tadbir urus kewangan kendiri ataupun peribadi, khususnya dalam membuat pembiayaan dan pinjaman. Dan ia juga dapat mengetahui aliran tunai keluar dan masuk, kerana melalui penyata kewangan bank akan mengeluarkan senarai hutang dan juga pemihutang
dengan tepat dan berskala supaya permasalahan tersebut dapat dielakkan. Dan akhir sekali, ia juga penting bagi mengelakkan sebarang bentuk penyelewengan. Sekian, terima kasih.